From the moment the world heard that Malaysia Airlines flight MH17 had crashed in a Ukrainian field in July last year, two overarching questions remained unanswered. How did it happen and why? Siapa yang patut bertanggungjawab yang melancarkan peluru berpandu tersebut? Hai, Assalamualaikum guys. Noah di sini. Hari ni topik Noah nak bercerita mengenai sejarah penerbangan yang terburuk di negara Malaysia, iaitu pesawat komersial MH17 ataupun Boeing 77. Cerita ni tersebar seluruh dunia dan Noah akan ceritakan tentang kronologi bagaimana Malaysia menuntut hak sebagai negara Malaysia. Kenapa Noah highlightkan cerita MH17 ni? Sebab Noah nak mengetengahkan isu-isu keselamatan ni diambil kira oleh pihak-pihak yang berwajib dalam negara, dan kita ambil pengajaran daripada kisah-kisah ini dan kita tak nak sejarah ini akan berulang. Cerita kali ini Noah akan menceritakan misi Malaysia dalam menuntut keadilan pesawat MH17. Sebagai pengenalan, tragedi kemalangan MH17 ini, Boeing 77, pada 17 Julai 2014, sebuah pesawat MH17 terhempas ditembak jatuh di wilayah Donetsk di timur Ukraine, melibatkan 298 nyawa. Kawasan yang terlibat adalah betul-betul di kawasan sepadan Rusia, di kawasan negara yang sedang bergolak. 283 penumpang dan 15 anak kapal rakyat Malaysia sebanyak 43 orang. Angka 283 penumpang dan 15 kru anak kapal didapati rakyat Malaysia selamai 43 orang. MH17 ini dijadualkan sepatutnya berlepas dari Amsterdam jam 12.15 tengah hari waktu Malaysia dan sepatutnya sampai ke Kuala Lumpur sekitar 6.15 petang. Pada ketika perjalanan pesawat ini guys, laluan untuk menuju ke Kuala Lumpur Malaysia perlu melintasi di kawasan negara Ukraine, memandangkan laluan itu adalah sepadan yang bergolak. Dan pada ketika perjalanan itu guys, tiba-tiba ATC Ukraine telah terputus hubungan pesawat MH17 ini, dan selang beberapa jam selepas itu pihak berkuasa Ukraine terima maklumat sebuah pesawat milik Malaysia crash ataupun jatuh ditembak di kawasan perkampungan Ukraine di sekitar kawasan-kawasan lapang dan sawah padi. Sejarah ini merupakan sejarah penerbangan hitam bagi negara Malaysia. Tapi kat sini Noah nak highlightkan cerita tentang cabaran Malaysia dalam untuk menuntut hak negara kita. Ada beberapa cabaran Malaysia yang perlu Malaysia hadapi untuk berhadapan dengan negara-negara bergolak. Guys, ini memang satu risiko guys. Kita walaupun kita mangsa kita nak menuntut hak untuk pergi ke kawasan yang sedang bergolak, berhadapan dengan pelbagai risiko, ancaman nyawa dan sebagainya. Kita pergi kepada kronologi bagaimana Malaysia untuk menuntut hak. Dan pada ketika itu, di bawah kerajaan pimpinan Datuk Seri Najib, memohon dan melantik pasukan khas dikenali sebagai kumpulan 12 ataupun The Dozen Person yang diketuai Kolonel Muhammad Sakri Hussein. Baik, misi kali ini dengan membawa objektif untuk membawa pulang bukti-bukti yang ada di crash area, dan yang kedua membawa pulang jasad ataupun body mayat mangsa-mangsa rakyat kita terutamanya, dan yang ketiga adalah pihak berkuasa negara kita meminta akses untuk ke crash area dan meminta akses untuk pulang dengan keadaan selamat ataupun jaminan di kawasan negara yang bergolak itu. Guys, can you imagine that this situation, bagaimana the dozen person berhadapan dengan cabaran-cabaran yang melibatkan nyawa guys. Antara cabaran-cabaran yang mereka katakan adalah cabaran dari segi komunikasi, cabaran dari segi bahasa, cabaran dari segi risiko nyawa, dan mereka perlu berpuasa selama 18 jam sepanjang penerbangan itu. Kumpulan khas ini, The Dozen Person yang diketuai Kolonel Muhammad Sakri, merupakan leader kita untuk tim pasukan khas untuk mencapai objektif yang telah digariskan. Baik, misi ini adalah misi yang penting, misi Malaysia. Beliau berunding dengan Ketua Kumpulan Pemisah Alexander Barodai. Pada ketika itu, setelah pasukan The Dozen Person ini sampai tiba di lapangan terbang Ukraine, mereka perlu melalui 12 tahanan ataupun 12 roadblock untuk sampai ke headquarters. Mereka diperiksa begitu rapi, mereka diperiksa begitu ketat. Setibanya Kolonel Sakul Khairi ini sebagai ketua tim Dozen Person sampai di HQ ataupun di pejabat Alexander Barodai. Dan yang paling menarik guys, dalam situasi tegang ini, Mr. Barodai ataupun ketua puak pemisah ini, okey, saya nak ceritakan sisi kebaikan Mr. Barodai. Dan pada ketika itu, selepas 16-18 jam penerbangan daripada Malaysia ke Ukraine, ketua tim khas ini Sakul Khairi meminta izin kepada Mr. Barodai untuk menunaikan solat jamak di HQ tersebut. Dan kebaikan Mr. Barodai adalah mengizinkan pihak Malaysia untuk menunaikan solat di dalam bilik mesyuarat itu sendiri. So jelas kat sini, bukanlah kita nak kata Malaysia, negara Ukraine tu bersekongkol. Kita tidak tahu, tapi kita nampak dalam situasi begini, Ukraine boleh
boleh memberikan pertolongan dari segi perkara mudah sekalipun. Selepas selesainya menunaikan solat jamak tersebut, Kolonel Saikul Khairi tadi meminta izin secara terus terang kepada Mr. Barodai, iaitu 4 objektif utama. Yang pertama, kita perlu membawa pulang bukti. Yang kedua, kita perlu membawa pulang jasad ataupun body mayat mangsa-mangsa, terutamanya rakyat-rakyat negara Malaysia. Yang ketiga, ni paling penting bagi negara Malaysia, adalah kita perlu membawa pulang 2 kotak hitam, the black box. Dan yang keempat, jaminan ataupun waranti akses untuk ke crash area dan pulang daripada kawasan yang bergolak. At least perlu escort pasukan Malaysia ini untuk pulang dengan keadaan selamat. Dan pada ketika itu, Mr. Barodai memperkenankan hajat pasukan The Dozen Person ini, tetapi dengan secara rasmi. Maksudnya adalah dengan secara bertulis. Dan pada ketika itu, yang perlu menjaga ataupun in charge bagi 2 biji black box adalah Major Muhammad Mustafa Omar. Guys, ini penting guys. Major Muhammad Mustafa Omar ini perlu menyimpan ataupun menjaga black box ini dengan rapi. Umpama dia perlu mempertaruhkan nyawa untuk menjaga black box ini untuk bawa pulang selamat, untuk teruskan siasatan. Dan pada ketika itu, black box kita telah dapat dan body mayat diserahkan kepada pihak Malaysia sebanyak 282 orang yang menggunakan kereta api dari Kharkiv. Major Muhammad pegang tanggungjawab yang besar sebagai orang penting untuk membawa dan melindungi black box. Umpama this is a value item, Kolonel Sakri tadi mengatakan kau kena jaga black box ni betul-betul untuk bawa pulang di Malaysia dengan selamat. Tak kira apa yang jadi, walaupun kau kena pertaruhkan nyawa sekalipun, kau perlu bawa pulang black box ini dengan selamat. Gila guys. Bayangkan dengan keadaan tekanan di sekitar penuh dengan military. Korang bayangkan Major Muhammad ini memikul tanggungjawab yang besar untuk memastikan black box itu selamat. Dan pada ketika train itu sedang berlalu dan untuk membawa seluruh mayat body mangsa ini dan juga black box, dengan adanya pasukan tim khas Malaysia dalam kereta api tersebut, tiba-tiba kereta api itu berhenti seketika. Dan pada ketika itu, pasukan tim Malaysia juga berada dalam keadaan yang tak sedap hati. Apakah keadaan yang berlaku di luar sana dan mengapa train tiba-tiba berhenti? Pada ketika itu adalah melintasi sekatan checkpoint bagi pihak Ukraine. Mereka cuma masuk ke dalam train dan menyemak atau mengesahkan jika ada apa-apa keadaan yang mencurigakan. Dan pada ketika itu, Major Muhammad dalam keadaan yang berbahaya. Bukan dikatakan Major Muhammad saja, seluruh pasukan khas tim Malaysia juga dalam keadaan yang nyawa di hujung tanduk guys. Dan Alhamdulillah pada ketika itu keadaan semua terkawal, tiada apa-apa sebarang keadaan yang tegang. Malaysia menyerahkan Belanda, Holland untuk menyediakan laporan awalan untuk siasatan. Pasukan khas keselamatan Holland memerlukan masa sekitar 60 hari untuk meneliti laporan secara terperinci. Baik, pada 30 Julai 2015, desakan demi desakan oleh kerajaan Malaysia untuk membawa pelaku ke muka pengadilan. Kenapa Malaysia nak mendesak sangat PBB ni? Ini sebab pada ketika itu ada info siasatan dari pasukan-pasukan khas antarabangsa mendapati peluru yang menembak pesawat MH17 itu sehingga jatuh dan menyebabkan kematian adalah buatan daripada negara Rusia. Kesahihan ini adalah berdasarkan daripada pasukan keselamatan Belanda ataupun OOV. Jadi Malaysia terus mendesak. Negara-negara ini menuntut mayat ataupun body dan menekan negara-negara PBB. Negara-negara seperti Malaysia, Australia, Indonesia, UK, Belgium, Jerman, Filipina dan negara seperti Kanada dan New Zealand juga turut menuntut siasatan antarabangsa dilakukan terhadap pesalah. Dan yang paling lantang adalah negara Malaysia itu sendiri. Maka pada ketika itu guys, Rusia menggunakan kuasa veto mereka untuk menolak resolusi Majlis Keselamatan PBB bagi penubuhan tribunal khas itu. Maksudnya kat sini apa guys? Rusia tidak menyokong dan menolak penubuhan pasukan khas antarabangsa itu untuk bagi mengelakkan siasatan itu lebih lanjut ataupun cerita itu lebih berleretan. Walau bagaimanapun guys, didapati laporan akhir yang disediakan oleh pasukan Belanda OOV tersebut tidak menyatakan siapa yang bersalah dan tidak menyatakan siapa yang patut bertanggungjawab yang melancarkan peluru berpandu tersebut. Walaupun petunjuk demi petunjuk kuat mengatakan peluru itu dilancarkan dari kawasan bergolak Ukraine, Rusia, dan buatan peluru tersebut adalah buatan negara Rusia itu sendiri. Memang jelas dunia tetap sepi, tiada kata putus dan pihak yang bersalah tidak dibawa ke muka pengadilan sehingga hari ini. Dan apa yang membuatkan insiden ni lebih tragedis guys, ia berlaku selepas 4 bulan kehilangan pesawat MH370 pada 8 Mac 2015 di Lautan Hindi.
Sehingga hari ini di dunia tidak terjawab secara rasmi dan ia bagaikan angin yang berlalu pergi di saat keluarga mangsa berhiba dengan kejadian terburuk ini. Video ini diterbitkan untuk memuka minda kita semua bahawa pentingnya kerjasama di antara negara-negara antarabangsa dan isu-isu keselamatan negara sentiasa ditingkatkan oleh kerajaan kita sendiri. Semoga video ini memberikan pengajaran dan membuka minda kita bersama dan kita nak elakkan sejarah buruk ini berulang terhadap negara dan diri kita sendiri. See you in the next one. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين